Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak kemarin, isu yang paling hangat dalam channel saya, juga di dalam konten-konten politik, ialah tentang kenyataan dan juga sesi temu bual antara Khairi Jamaluddin dengan pemimpin DAP. Apabila Khairi kata, dia bertanya tentang parti DAP, pemimpin DAP itu kata, Khairi patut menyertai DAP karena DAP belum ada calon Perdana Menteri, dan kalau KJ masuk DAP, beliau akan menjadi calon Perdana Menteri. Sebelum kita teruskan, apa komen Anda tentang isu tersebut? Saya tiada halangan pada pendapat saya. Tiada masalahnya KJ masuk dalam parti DAP. Kerana saya fikir kalau KJ bertanding atas tiket DAP di Selangor, dimanapun beliau diletakkan, dia boleh menang. Sebab itu, KJ lebih berpotensi besar bersama dengan DAP. Berbanding menyertai Perikatan Nasional, laluan KJ untuk jadi Perdana Menteri memang lebih cerah jika masuk DAP. Apakah Anda setuju dengan tajuk kepada huraian dan ulasan pada tengah hari ini, yaitu berbanding menyertai Perikatan Nasional, laluan Khairi Jamaluddin untuk jadi Perdana Menteri memang lebih cerah jika masuk DAP? Atau adakah Anda sangka atau Anda berpendapat kalau menyertai Perikatan Nasional, KJ akan lebih berpotensi menjadi Perdana Menteri satu masa yang akan datang? Karena sebelum ini, KJ telah pun menyatakan hasrat bahwa memang beliau berhasrat mahu jadi Perdana Menteri satu masa akan datang. Walaupun Khairi Jamaluddin atau KJ menurut Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan bakal menyertai Perikatan Nasional, tetapi kenyataan Ong Kian Ming bahawa bekas Menteri Kesihatan itu sepatutnya memilih DAP kerana parti itu memerlukan calon Perdana Menteri. Wow! Ini adalah umpama tawaran yang cukup menarik kepada Khairi Jamaluddin. Bekas ahli Parlimen Bangi itu berkata, KJ sesuai untuk bersama DAP. DAP memerlukan calon Perdana Menteri tambah beliau lagi. Dianggap sebagai calon Perdana Menteri masa depan sejak memegang jawatan Naib Ketua Pemuda UMNO lagi. Namun selepas dipecat daripada UMNO baru-baru ini, masa depannya dilihat jadi tidak menentu. Yang pasti, peluang untuk KJ mengejar kerusi Perdana Menteri melalui UMNO sudah semakin menjauh untuk dicapainya. Ia terutamanya kerana Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang memecat beliau kini kian mengukuh kedudukannya dalam parti itu. Zahid Hamidi dilihat berpotensi untuk kekal menerajui UMNO 2 atau 3 penggal lagi. Tidak kira sama ada parti itu kian baik atau merudum prestasinya dalam PRU mendatang. Selagi Zahid Hamidi menerajui UMNO, usahlah KJ bermimpi untuk kembali kepada parti itu semula. Demi mengejar cita-citanya, KJ tiada pilihan lain selain perlu mencari parti baru sebagai wadah meneruskan perjuangannya. Tetapi semua parti lain boleh dikata sudah ada senarai menunggu calon Perdana Menteri masing-masing. Bersatu, selain Mahayadin Mat Yassin atau Muhyiddin sendiri, parti itu sudah ada Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali yang dikira berpotensi menjadi Perdana Menteri. Pas pula, di samping Hadi Awang dan Tuan Ibrahim Tuan Man, mereka juga ada Taqiyuddin dan Ahmad Samsuri Mokhtar yang sedang bersinar sebagai bintang masa depan. Begitu juga dengan PKR, selain Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri semasa, pelapis seperti Rafizi Ramli, Saifuddin Nasution Ismail dan Nurul Izzah adalah calon senarai menunggu yang layak menjadi Perdana Menteri. Katalah beliau memilih menyertai Perikatan Nasional. KJ harus bersaing dengan nama-nama yang lebih kukuh
daripada bersatu dan PAS untuk mengejar cita-citanya menjadi Perdana Menteri. Hanya DAP, walaupun ada beberapa pemimpin Melayu di dalamnya yang menjadi ahli parlimen, malangnya tiada seorang pun ternampak berwibawa serta ada ketokohan untuk ditonjolkan sebagai Perdana Menteri. Bererti, jika mahu DAP atau jika masuk DAP, Khairi Jamaluddin atau KJ adalah calon tunggal parti itu bagi jawatan Perdana Menteri bersama jumlah ahli parlimen parti itu. Ketiga ini adalah kedua terbanyak selepas PAS. Maka, menyertai DAP lebih memberi peluang yang cerah kepada Khairi Jamaluddin untuk menggapai cita-citanya menjadi Perdana Menteri. Tambahan lagi, berbanding parti lain yang mungkin mengalami turun naik jumlah kerusi parlimen mengikut pergolakan politik semasa, DAP boleh dikatakan stabil dengan kemampuan memenangi sekitar 40 hingga 50 kerusi parlimen di kawasan bandar. Malah, jika KJ menyertai DAP dan ditonjolkan sebagai calon Perdana Menteri, lebih ramai Melayu akan berminat kepada parti itu dan menantu Tun Abdullah Badawi itu barangkali akhirnya mampu mencipta sejarah, menukar DAP menjadi sebuah parti berbilang kaum yang sebenar-benarnya. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah untuk ulasan kali ini, apa pendapat dan komen Anda tentang tulisan Sabudin Husin ini? Yaitu, berbanding menyertai Perikatan Nasional, laluan KJ untuk menjadi Perdana Menteri memang lebih cerah jika masuk DAP. Banyak alasan dan banyak faktanya yang memang amat relevan dan boleh diterima pakai oleh kita semua. Antara alasan yang paling kukuh ialah semua parti yang lain, termasuk PAS, Bersatu, PKR, mempunyai senarai menunggu pemimpin yang berketokohan menjadi Perdana Menteri. Dalam parti Bersatu, tentunya di sana ada Azmin Ali, Peja, dan ada lagi Hamzah Zainuddin. Bagaimana dengan PAS pula? Di PAS pula ada Hadi Awang, ada Taqiyuddin Hasan, dan ada beberapa orang lagi pemimpin di sana yang turut boleh merencatkan masa depan Khairi Jamaluddin untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi apabila bercakap tentang DAP, mempunyai peluang, Khairi mempunyai peluang besar. Ditambah pula, DAP adalah satu-satunya parti politik yang boleh dianggap stabil, boleh mendapatkan sekurang-kurangnya 40 hingga 50 kerusi parlimen di bandar. Jadi, ianya sudah tentu dapat mempengaruhi keberangkalian untuk menjadi Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.